Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzah Qaida binti Khalid. Nama matric saya AA19208. Saya dari Seksyen 6. Okey, hari ini saya nak terangkan mengenai lab pertama elektronik yang bertajuk diode karakteristik. Okay, untuk part 2 characteristic of diode, antara komponen yang kita perlukan adalah diode 1N4001, diode AA119, resistor, Vsource dan juga port HG. Yang pertama, kita perlu buat circuit berkenaan dengan 1N4001 iaitu diode silikon. Okay, setelah kita susun komponen kita, kita perlu sambungkan setiap komponen kita. Nilai V1 kita kepada 10 volt. DC ammeter kita kepada milliampere. Dalam simulation kita, kita perlu rekodkan setiap perubahan pada VD dan ID menggunakan Excel. Untuk port HG ini adalah bermula daripada 0% sehingga 100%. Sekarang kita perlu run simulation kita dan lihat perubahan pada VD dan juga ID. Okay, so untuk 0% VD dan ID dia adalah 00. Port HG kita dinaikkan kepada 10%. Nilai VD dan ID dia adalah sebanyak 0.58 dan 0.39. Langkah yang sama dan kita naikkan port HG kepada 20%, nilai VD dan ID-nya adalah sebanyak 0.62 dan 1.19. Langkah yang sama untuk mencari VD/ID bagi 30% port HG sehingga 100% port HG dan rekodkan pada Excel anda. Setelah selesai cari nilai VD dan ID, kita perlu select nilai VD dan ID kita ni untuk kita tengok graf bagi diode 1N4001. Kemudian kita perlu tukarkan diode 1N4001 kepada diode AA119.
diode 1M401, kita perlu rekodkan bacaan VD dan ID bagi diode AA119 ke dalam Excel. So, buat seperti tadi, nilai port HG 0% sehingga 100%, dan kemudian kita akan run simulation kita pada Proteus. Untuk nilai port HG, kita perlu kurangkan kepada 0% dahulu dan akan diikuti dengan 10%, 20%, 30% sehinggalah sampai kepada 100%. Apabila kita run simulation pada Proteus, kita akan dapatkan nilai VD dan ID bagi AA119. Ulang langkah yang sama seperti diode 1M4001 tadi untuk mendapatkan nilai VD dan ID bagi diode AA119. Ulang langkah yang sama seperti diode 1N4001 untuk mendapatkan graf bagi diode AA119. Nilai pada R1 ditukarkan kepada 220 ohm. Okey, untuk soalan D, kita perlu tukarkan diode AA119 kepada visible light. Okey, untuk mendapatkan visible light tu, kita boleh search pada bahagian keyword LED aktif dan kita boleh pilih sama ada kita nak color hijau ke merah atau biru. Kemudian lepas kita dah masukkan LED light kita dalam circuit, kita perlu runkan simulation kita. Okey, rekodkan kecerahan LED light, kita perlu perhatikan nilai ID dan VD yang mana LED light mula bercahaya. Kita dapat lihat LED light kita mula bercahaya dan kita boleh rekodkan nilai VD dan ID. Dan E, kita perlu naikkan port HG kita kepada 100% untuk kita tengok kecerahan maksima bagi LED light dan kita rekodkan nilai VD dan ID. Okey, dan F, kita perlu tukarkan LED light kita tadi kepada Zener diode iaitu 1N5231B. Kemudian setelah kita selesaikan komponen ataupun circuit, kita ulang step yang sama pada Zener diode iaitu kita perlu run simulation dan rekodkan bacaan bagi VD dan IZ. Okey, pada setiap peningkatan 0%, 10%, 20% sehingga ke 100% port HG. Untuk mendapatkan nilai VD dan ID, kita perlu select dan kita perlu tunjukkan graf Zener diode dan akan dapat seperti graf ini. Itu saja untuk lab 1 kita yang bertajuk diode karakteristik. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzah Khalidah binti Khalid. Nombor matrik saya AA192058. Saya dari Seksyen 6. Okey, hari ini saya nak terangkan mengenai lab 2 elektronik.
iaitu adalah diode application. Untuk lab ini adalah untuk membina diode clipper dan diode clamper circuit dan untuk mengukur voltage output bagi kedua-dua circuit. Okey, untuk part pertama diode clippers, okey, kita kena buat circuit macam dalam figure 2.3 tapi kita kena buat dalam Proteus. So, kini cara untuk kita mula Proteus lah. Equipment yang kita perlukan untuk buat figure 2.3 ni. Okey, yang pertama adalah kita perlukan resistor, diode 1N4004, kita perlukan V-sign, V-source, oscilloscope dan juga ground. Kita sambungkan wire ni antara komponen-komponen yang dah kita letak ni. Okey, kita dah sambungkan oscilloscope ni. Okey, kita perlu tukar nilai V-sign, amplitude dia kepada 2.5 dan dia punya frekuensi adalah sebanyak 1K. Perlu run simulation kita ni. Okey, pada bahagian oscilloscope ni, channel B, C, D kita perlu off kan, manakala untuk channel A, position dia kita perlu tukar kepada kosong. Okey, untuk horizontal, position dia kita tukarkan kepada 220. Okey, pada channel A, nilai voltage ni kita tukarkan kepada 2.5 volt, manakala pada horizontal kita tukarkan masa sebanyak 0.2 ms. Untuk figure 2.4 sama macam circuit yang figure 2.3, cuma dia punya diode dan juga voltage source dia berlainan arah. Okey, so kita kena tukar dekat situ. Yang diode ni dia adalah forward bias dan voltage ni dia start dengan negatif positif. Cara nak dapatkan dia punya graf untuk oscilloscope sama macam tadi, kita perlu run dulu kita punya simulation dan graf akan keluar macam dalam rajah ni lah. Graf yang keluar pada oscilloscope kita ni adalah voltage output bagi satu-satu circuit lah. Untuk figure 2.5 sama macam figure 2.4, cuma yang berbeza adalah arah diode. Okey, arah diode untuk 2.5 adalah reverse bias, jadi kita perlu tukar arah diode itu dululah.